Pada hari ini kita tengok tajuk berhubung dengan syurutul wudu. Syurutul wudu maknanya ya syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu. Awalan syurutul wudu nau'ani. Dia kata syarat wudu tu ada dua jenis. Nau'ani dua jenis. Syurutul wujub wa syurutu sahah. Maksudnya sihah, tepatnya sihah. Sihah. Syarat sah wudu, syarat wajib wudu dan juga syarat-syarat sah wudu. Awalan yang pertamanya syurutul wujud, syarat sah, syarat-syarat wajib, syarat-syarat wajib wudu. Yang pertama kita tengok dalam muka surat 145, al-aqlu la yajibu alal majnuni wal mughma alaihi li adami at-taklifi. Adamil taklifi. Dia kata apa? Yang pertama, berakal. Syarat wajib wudu, mesti orang yang berwudu itu berakal. Mana akil, berakal. Wala yajibu alal majnun. Dia tidak wajib bagi orang yang gila. Kita nampak orang gila pergi masjid, dia ambil wudu. Maka wudu dia tidak menjadi syarat wajib. Sebab dia tidak berakal. Orang yang tidak berakal, tidak ditaklifkan, tidak diwajibkan dia berwudu. Wal mughma. Mughma ni apa Ustazah? Hilang akal lah kita panggil. Mughma. Orang yang hilang akal, wala mughma alaihi li'adamit taklifi. Maksudnya orang yang wajib bagi tidak wajib bagi orang yang gila, wal mughma alaihi li'adamit taklif, yakni yang hilang akal kerana bukan mukallaf. Li adam ni yang tidak taklif, yang ditaklifkan yakni mukallaf. Orang yang mukallaf ditaklifkan hukum syarak. Boleh faham setakat tu? Pelajar? Maknanya syarat yang pertama nak akad wudu, mestilah orang itu berakal. Berakal maknanya dia boleh fikir, ini ibadat, ini adat, ini baik, ini buruk, ini soleh, ini toleh. Dia boleh fikir begitu. Sebab itu dia kata tidak wajib orang gila. Orang gila ni, hak buruk, hak baik tak tahu kala. Dia makan tasapah pun pada dia tidak ada apa-apa. Kita tak boleh. Dan yang hilang akal kerana bukan mukallaf. Hilang akal kerana bukan mukallaf ni maksudnya orang yang hilang akal dengan sebab nyanyuknya. Dengan sebab nyanyuknya kerana apa? Kerana dia tidak ditaklifkan. Li adami taklif. Orang yang nyanyuk tidak ditaklifkan hukum syarak kepadanya. Orang yang tidak berakal lagi. Mana tak sempurna akalnya. Seperti kanak-kanak. Maka dia tidak wajib berwudu. Jadi semayang akad wudu tu tak boleh. Sebab dia kanak-kanak. Kanak-kanak yang tidak berakal dan juga tidak ia panggil apa? Mumayyiz. Maka tak sunat, tak wajib kepada dia. Dia boleh semayang ikut-ikut tapi tak wajib atasnya pergi akad wudu. Tak usah paksa dia ambil wudu dulu. Gelepar kawan ni sejuk musim hujan. Padahal dia budak-budak. Ajar saja, dia ikut saja belakang kita dia semayang. Sebagai contoh. Okey, as-sani al-bulugh. Bulugh ni daripada perkataan kita panggil baligh. Balam rin, baligh. Sebab tu dia kata
la yajibul wudu ala man lam yablugh. Kena matikan rin sebab dia lam jazam di situ. Kena baca man lam yablugh. Al-hil sawa'un kana zakaran au untha. Kana zakaran au untha walakin yasihu wudu'i ghairil baligh. Walakin yasihu wudu'i ghairil baligh. Maksudnya tidak wajib balik mana sampai umur. Lelaki dikatakan sampai umur bermimpi. Bermimpi dan juga mencecah umur masuk 15 tahun. Perempuan datangnya haid dan menjangkau umur 15 tahun. Ada yang datang lambat haid dan 15 tahun dikira sampai umur. Dikira sampai umur. Lelaki 15 tahun ataupun bermimpi. Bermimpi. Mimpi-mimpi ni kita tanya Cikgu Naim nanti dia terang apa maksud mimpi tu. Dia kata apa? Fala yajibul wudu'u ala man lam yablur hilmi yablu wa ala man lam kan nak sambung ada cara dia. Kalau ikut Quran, tajwid ada man lam yabluril hilmi. Tambah baris bawah rin. Kalau nak berarti man lam yablur al-hilmi sawa'un kana zakaran au untha. Walakin yasihhu wudu'i ghairil baligh. Dia kata apa? Tidak wajib bagi yang belum balik. Ala man lam yablur. Yang belum balik sama ada yablur al-hilmi ni. Hilmi ni makna sopan satu. Kalau ikut asalnya mana belum sampai umur kanak-kanak tadi balik yang boleh sopan satu, lemah lembut, itu hilmi asalnya. Lepas tu Muhammad terpuji. Hilmi ni orang yang mempunyai sifat sopan satu, beradab maksudnya. Sama ada sawa'un kana zakaran au untha. Sama ada dia tu lelaki atau perempuan. Mesti syarat wajib berwudu iaitulah bulugh, yakni baligh, dan tidak wajib wudu kepada mereka yang belum balik, sama ada lelaki atau perempuan. Tetapi walakin yasihul wudu'i ghairil baligh. Akan tetapi wudu mereka wudu siapa dia tu? Akan tapi sah wudu ghairil baligh, yang belum balik. Yang belum balik sah dengan syarat dia mumayyiz ataupun dipanggil tamyiz. Mumayyiz orang yang sudah mengetahui baik buruk, najis, dia boleh membezakan. Sah. Sah orang yang belum balik mengambil atau mengangkat wuduk. Jadi yang ketiganya iaitulah al-qudratu ala tahsilil ma'i wasti'malihi. Lihajati ukhra mithlu syurbi. Dia kata apa tu? Mampu mendapatkan air. Kudrah ni maknanya berkemampuan ala tahsilil ma', di atas apa panggil apa mendapatkan air, tahsil menghasilkan air, mendapatkan air, wasti'mali dan menggunakan. Maknanya
syarat wajib wudu, syarat wajib wudu ada air. Dapat air dan boleh menggunakan air tadi. Ada air tapi tak boleh guna air. Contoh kita orang luka parah. Kena air, doktor kata lambat sembuh. Kita boleh bertayamum. Yang pertama iaitulah orang yang berkuasa untuk mendapatkan air dan menggunakannya, itu ta'udu ila al-ma' kepada air. Dia kata apa? Fala yajibu alal marid la yaqdiru alal isti'malihi aw indahu ma'un walakin yasta'miluhu li hajatin ukhra mislu asyurbi. Dia kata apa? Yang seterusnya, tidak wajib wudu bagi orang sakit yang tidak mampu menggunakan air atau indahu ma'un atau mempunyai ia air tetapi hanya untuk walakin yasta'miluhu li hajatin ukhra mislu syurbu, untuk digunakan pada keperluan lain. Keperluan lain contohnya untuk air tadi buat minum, mislu asyurbi. Jadi dia kata walaupun qudratu ala tahsilil ma' wa isti'mali, tetapi katanya tidak wajib wudu bagi orang al-marid, orang yang sakit. Dia hanya boleh bertayamum. Orang sakit nak wudu mana? Kadang-kadang air ada tapi sakit dia. Boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Contohnya sakit anggota wudu. Doktor pakar kata, doktor orang Islam kata tak boleh kena air. Kena air, lukanya mudarat. Lukanya boleh membawa kesan yang buruk. Maka dengan sebab itu tidak wajib kepada orang yang sakit. Ya. La yaqdiru ala isti'malih. Ya, yang sakit yang tidak mampu menggunakan air. Au indahu ma'un, ataupun dia ada air. Ada air, banyak air rumah dia. Bukan banyak air. Ada air musim kemarau, dia stok air ada. Tetapi air tadi yasti'miluhu li hajatin ukhra, untuk kegunaan lain. Mana tak ada air dah. Contoh di Selangor baru-baru ni 2-3 hari sekali lori air bawa air. Lori satu bawa air, dia catu air. Bagaimana nak buat? Air tadi hanya untuk buat minum, untuk qada hajat, untuk ditentukan. Untuk ditentukan untuk kegunaan. Maka ketika itu asalnya ada air boleh berwuduk, tetapi air tadi hanya untuk keperluan yang lain yang lebih penting. Lebih penting apa dia? Untuk menjaga nyawa. Untuk menjaga hifzun nafs, untuk menjaga nyawa. Ya, menjaga nyawa ni prioritinya, aulawiyatnya lebih utama daripada kita mengakad wuduk. Sebab mengakad wuduk ada cara lain. Cara mana tu Ustaz? Cara kita bertayamum menggunakan debu tanah. Maka dengan sebab itu menjaga nyawa sangat penting. Sebab itu orang Islam haram dan berdosa besar membunuh diri. Membunuh diri. Okey. Dan yang ke berapa tu?
Syarat wajib wudu. Kita pergi syurutu sihatil wudu. Syurutu sihatil wudu. Sihat. Sihat ni makna sah. Kita sebut sihat dari segi afiat. Di sini sihatul wudu mana perbetulan dengan syarak nak, maka sahlah dia. Apa dia yang pertama? Al-Islamu. Orang Islam. Fala yasihul wudu'ul kafirin. Tidak sah wudu orang yang kafir. Orang yang kafir. Ataupun orang Melayu yang murtad. Kita nampak orang kafir ni bukan orang Melayu. Orang Melayu ada murtad. Dia dah biasa sebelum murtad ambil air semayang. Dia mari di rumah kita ambil air semayang kata. Tak sah. Tak sah dia ambil air semayang bagi orang yang kafir. Yang kedua, tamyiz. Tamyizu. Fala yasihu min ghairil mumayyiz. Dia kata apa? Tidak sah wudu orang yang tidak mumayyiz. Tamyiz maknanya orang yang boleh membezakan baik, buruk, kotor, najis dan seumpamanya. Tidak sah wudu orang yang belum mumayyiz. Agak-agak ustazah ini, kita anak-anak ni agak-agak mumayyiz umur berapa? Cikgu Ba ke? Ya? Nak tanya Cikgu Naim, dia dah belum keluarga lagi. Tolong respon sikit. Darjah 4 tu mumayyiz dah lagi. Darjah 4 tu boleh dah start kenal baik buruk tu. 9 tahun boleh dah. Selamat datang Cikgu Naim, ada dalam skrin kita sekarang. Ada. Ustaz Naim ada. Dia biasa depan mumayyiz ni umur walidnya 7 tahun mumayyiz dah. 7 tahun tengok baka juga tu Ustaz Naim. Lepas tu ni paling kurang 5-6 tahun tu pun ada dah mumayyiz. Ada dah. Mana boleh ambil wudu dan semayang. Sebab itu dalam kitab fiqh kata kanak-kanak yang mumayyiz belum sampai umur boleh jadi imam dengan makmum yang orang dewasa kan. Kalau dia qori lah, syarat qori. Okey, baik, kita sambung lagi. Okey, as-salif yang ketiga, taharatu a'dha'il wudu'i min najasatin. In kanat 'alaiha najasatun fatajibu izalatuha awwalan qabla al-wudu. Dia kata apa? Anggota wudu bersih daripada najis. Itu syarat sah. Maksudnya kalau anggota tadi kita sebagai petani dalam bidang peternakan sebagai contoh. Kita masuk ladang kambing, ladang lembu, kadang-kadang najis tadi ada anggota wudu di tangan lekat. Kena apa kita panggil? Kena hilangkan dulu. Maka wajib dibersihkan najis terlebih dahulu. Maksudnya dia kata apa? Fatajibu izalatuha awwalan. Terlebih dahulu kena izalah, kena hilangkan dulu najisnya. Qablal wudu, sebelum wudu. Macam kita nak mengangkat hadas besar juga. Kalau kita berok dulu, kecing dulu, maka wajib kepada kita bersih dulu kawasan-kawasan yang keluar najis. Wudu pun seumpama itu. Sebab dia hadas kecil pun lebih kurang. Ar-rabi' yang keempatnya, an-naqa'u minal haidi wan nifas. Fala yasihul wudu'u haidin wala nufasa'a. Dia kata apa? Suci daripada haid dan nifas. Sebab itu Ustaz sebut dulu sebelum ini, orang yang haid dan nifas tidak sah wudu'nya. Ya, tidak sah wudu orang yang haid, orang yang semasa haid dan nifas. Adapun dibahas oleh ulama, orang yang haid, dah kering haid, nak mandi mengangkat hadas.
Sunat dia juga mengakad wuduk sebelum mandi wajib. Sunat. Walaupun dia tak mandi lagi, sunat. Tapi ketika haid, belum kering lagi, ada setengah mengatakan bahawa tidak sah wuduk. Apa tidak sah wuduk, maka dia tidak boleh wuduk. Tidak boleh wuduk. Okey, khamis yang kelima, izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ila al-ghudwi. Betul ila al-ghudwi ay ala yujada ha'ilun yamna'u wusulal ma'i ila al-basharati kaduhni wad-damri. Wad-damri. Tak ada tu wasamri dah. Sob kan tak tu dah. Wasamri dah. Wasamri. Ya, betul. Wasamri. Iaitu al-khamis yang kelima, menghilangkan. Izalah makna menghilangkan ma yamna'u wusulal ma'i ila ghudwi. Iaitu yang kita hilangkan dulu mana-mana benda cat ataupun minyak ataupun seumpamanya yang boleh menghalangkan air sampai anggota wuduk. Sampai anggota wuduk, hendaklah tidak ada sesuatu penghalang. Tidak ada sesuatu ha'ilun yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Maksudnya, tidak ada apa-apa sesuatu yang boleh menjadi penghalang seperti kata cat dan gam. Gaduh ni wa samri. Cat, gam. Sebab apa? Sebab benda-benda tadi menghalang air sampai ke anggota wuduk yang wajib. Anggota wuduk yang wajib tu di mana? Antaranya muka, tangan sehingga siku, sebahagian kepala, kaki. Ada 4 anggota saja yang wajib. Ada pun yang lain nanti disentuh oleh Ustaz Zahaini dan juga Ustaz Muhammad Naim berhubung dengan perkara-perkara yang tersebut tadi. Cuma saya nak ambil secara kasar sahaja. Ada cat. Ada satu bahasan penjual ikan. Penjual ikan berbeza dengan pembeli ikan. Pembeli ikan, kalau ada sisik di tangan, contohnya di anggota-anggota wuduk, maka tidak sah. Berbeza dengan penjual ikan. Penjual ikan, kerja dia hari-hari penjual ikan, ada sedikit kelonggaran. Contoh, ada dia dah beru dah tangannya, anggota-anggota mukanya dan lain-lain. Tiba-tiba lepas mayang ada satu sesi ikan kecil berada di tangan, maka dia dimaafkan. Apa sebab dimaafkan? Kerana kerja buat dia hari-hari penjual ikan. Adapun kita pembeli ikan, tak sah. Tidak termasuk kalau kita jumpa sisi ikan di tangan yang boleh menghalangkan air daripada sentuh kulit, maka kita kena ulangi wuduk. Kalau kita semayang dah, kita kena ulangi sembahyang. Itu perbezaan. Atas yang keenam, ta'mimu al-basharati bil ma'i at-tuhuri bi anna ya'ummal ma'u jami'a ajza'il wudwil maghsul maksuli bihaisu la yabqa minhu syai'un illa waqad usila. Dia kata apa tu? Meratakan air wuduk pada kulit. Meratakan air wuduk
pada kulit. Kulit maknanya kulit kita lah. Kulit muka, kulit tangan, kaki dan sebahagian pada kepala sebelum kaki ya. Iaitu dia kata meratakan air pada semua bahagian. Jami'a ajza'i wudwi. Semua bahagian anggota yang wajib dibasuh. Dibasuh sehinggalah tidak ada bahagian anggota yang tertinggal. La yabqa minhu syai'. Semua sekali tidak ada yang tinggal daripadanya illa waqad usila, kecuali semua dibasuhkan air tadi ataupun dibasuhlah tempat anggota-anggota wuduk tadi. Wallahu alam. Kita serah kepada Ustazah ini ada penambahan sebelum kita pergi hari ini tutorial. Suruh budak baca, kita betul dan beri makna. Itu pandangan saya lah aktiviti. Ke Ustaz Naim nak tambah? Tak ada kot. Jangan tak ada ini orang tua ni. Banyak tertinggal. Nak tambah ni dari segi maksud ke Dalam dari segi kalimah yang kurang tepat Ustaz terjemah tadi tu, kata takut ada nak tambah kurang ke apa. Macam Nembonang ni bihaitsu la yabqa minhu syai'un illa wa qad usila. Kira-kira tidak kekal sesuatu tu melainkan setelah kita basuh. Maknanya kalau kita basuh siap dah, lepas tu ada benda lekat, tu tak apa. Selepas kita basuh ada sesi ikan melayang lekat, tu tak apa. Itu maksudnya. Tapi kalau macam mana kalau bihaitsu la yabqa minhu syai'un, maknanya kita kena basuh tu sekiranya tak ada benda pun lekat. Okay. Tapi melainkan selepas kita basuh tu ada, tu tak apa. Illa waqad usila. Ya. Okey, Ustazah ini orang saya malu ni. Macam dawat pen Ustaz. Itu aja. Ustaz kalau dawat pen Ustaz. Dawat pen tengok, kalau pen tadi pen yang boleh menghalang ataupun dawat pen yang boleh menyerap air. Ada dua jenis tu. Biasa pelajar kita liquid ya Ustaz. Liquid boleh. Tak boleh. Liquid memang boleh menghalang kulit daripada terkena air. Macam gandum Ustaz, Kita letak. Gandum macam mana? Gandum sifatnya menyerap air. Menyerap Ustaz tak? Kadang-kadang kita kamel buat lepeng tu, malah guna senduk, kamel dengan tangan supaya Ustazah kata baca inna a'taina kal kautsar tu mari dua kampung pun cukup. Tiba-tiba nak semayang duha tengok, lepas semayang duha tengok ada tepung di jari yang soft semayang. Ya, Sana'i nak tambah silakan. Jadi pada kita dengar sekarang ni. Okey, saya bukan nak undur diri. Saya ada kerja sikit. Ustazah Aini dan Ustaz Muhammad Naim. Dan saya masih balik 2:30. Jadi, ni tutorial boleh tanya siapa-siapa. Ataupun volunteer pada pelajar-pelajar kita nak baca. Nak baca apa tu? Yang pertama, syurutul wujub. Asaniyah, yang kedua sanian syurutul sihhati, syarat sah dan syarat wajib. So pelajar-pelajar kita terjemah balik, dia ambil catatan ataupun tidak, maksudnya dia ambil nota ataupun tidak. Kita penat kadang-kadang cari makna ni. Pelajar dah ambil tahu, kadang-kadang dalam kelas dah tahu apa nak, kadang baris pun dah ubuh dah, kita susah dah ubuh baris. Saya baik dalam grup kita ni ada Ustazah ni, apa nama, Ustaz Naim, boleh tolong bantu bariskan. Ustaz? Ya. Ustaz, kalau Ustaz ada tak buku aktiviti yang? Buku aktiviti hak budak jual ni ke? Hak yang penantian pagi yang? Ni. Tu Ustaz. Kita buatlah buku ni Ustaz.
Kita boleh suruh budak buat buku ni nak bersama. Sila. Saya ada. So budak buat tak apa. Ya, muka salah tu Ustazah. Maksudnya kita dah belajar sampai dekat apa ni, syurutul wuduk. Jadi anak-anak kita boleh buka kan, buku aktiviti. Buku aktiviti daripada muka surat 52 tu. 52. Satu Razi, satu Ghazali, satu Farabi, 52. Ya. Jadi sampai ke surat 53 Ustaz bahagian kita yang sampai 53 ya. Tu je kena buat. Ya. Sunan al-wudu. Sunan al-wudu tak masuk lagi. Yelah, maksudnya gym tu Ustaz. Alif, ba. Ada tu. Ya. Kita suruh budak pada kita buat yang ni. Boleh. Boleh. Tapi sambil-sambil tu Ustazah kena, kadang-kadang budak kita ni ada hak mahal yang Arab, ada yang baru nak Arab. Baca dulu soalan dia Ustaz dah. Ya, hak tu maksud. Baca dulu. Okey. Jadi saya minta izin yang ada buku latihan, jadi tengok muka surat 52. Ad-Darasul Ashir. Jadi imla al-faraghat al-taliyah bil ijamatil mu'addah. Jadi pelajar-pelajar kena jawab soalan tu. Imla, apa mana imla? Ma mana imla? Isi. Isi. Anda cikgu balah pula. Imla al-faraghat. Mana al-faraghat? Tempat kosong. Tempat kosong. Isikan tempat kosong at-taliyah yang berikut bil ijabatil mu'addah. Dengan jawapan yang disediakan. Dibagi dah jawapan tu. Jadi kalau tengok nombor 1 tu dia berdasarkan mengenai apa tu? Nombor 1 tu. Mengenai apa? Wuduk. Mengenai ta'riful wuduk. Jadi kan awak tengoklah ta'riful wuduk tu berdasarkan kepada buku teks tu. Mesti rujuk pada buku teks. Dan Ustazah nak ingatkan setiap tajuk yang awak belajar ni, ta'riful wuduk tu wajib hafal. Wajib hafal. Memang dia akan keluar dalam question. Ta'riful wuduk. Jadi kena hafal lah. Begitu juga dengan masyru'iyatul wuduk. Okay. Jadi yang kedua, 1 sehingga nombor 8 tu tengok kepada buku teks awak tu. Berkenaan apa. Kemudian pergi kepada saya rasa hak ni melibatkan kepada masyru'iyatul wuduk ni. Awak pilih je. Kena rujuk semula. Awak kena rujuk semula buku teks tu. Jawab soalan. Okey, akmil. Ma mana akmil? Sempurnakan. Okey, sempurnakan arkanal wuduk. Arkan, mana arkan? Rukun. Rukun wuduk. Ada berapa rukun wuduk kita belajar tadi? Arkan ni kita dah belajar lagi lah. Kita belajar lagi? Tak lagi yang. Tak lagi. Kita belajar yang jim tu. Ayin syurutul wuduk tu. Ayin, mana ayin? Mana ayin? Tentukan syurut al-wuduk. Tentukan syarat-syarat wuduk. Dia beri dah tu. Imma syurutul wuduk atau syurutul sihah. Sama ada syurutul wuduk tu termasuk dia bagi syurutul syurutul wuduk, syurutul wujub ataupun syurutul sihah. Jadi awak kena ayin, tentukan yang mana satu. Yang mana satu syarat wajib dan yang mana satu syarat sah. Yang baru tadi kita belajar. Jadi waktu 2 benda tu je yang kena buat. Yang tu je untuk sebagai latihan tugasan hari ni. Okey. Tiap Ustazah tak ada ni. Ustazah. Kamu tanya soalan ke bab wuduk ni? Ustazah. Ya, Ustazah ada.
Kalau siapa ada yang latihan tu, Okey, kalau yang siap dah, awak boleh hafal ta'riful wudu tu. Ta'riful wudu. Kena ingat. Ta'riful wudu. Sebab kalau satu Farabi tu banyakkan dah siap dah ni, ada dah yang buat ni. Soalan syariah ni kalau dalam biasa bentuk objektif ke bentuk struktur tempat kosong Ustazah? Dia Sebab dia orang ni satu ni. dia jenis struktur pun ada. Jenis isi tempat kosong pun ada. Sebab dia orang tak biasa lagi dengan soalan biasa ni. Jadi dia kena didedahkan jugalah teknik soalan menjawab. Dia soalan tu macam dalam buku latihan ni lah. Buku Sama aktiviti. juga. Banyakkan gitulah. Ustazah. Alhamdulillah namanya. Ya. Ada apa siapa ni? Siapa nak tanya ni? Ustazah tanya. Auni Insyirah. Ada apa? tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Ada tanya? Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Tak ada Sana. apa-apa, Ustazah. Ain nak tanya tak? Tak ada apa. Sana Ain nak apa tak? Okay, yang hak tadi kat syurutul wujud tu. Okay, alal majnunu al majnuni wal mughma alaih. Mughma alaih tu satu perkataan tu lah. Satu maksud. Dia pitang ataupun pesang. Dalam al-aqlu tu lah. Dalam al-aqlu fala yajibu 'alal majnuni wal mughma alaih. Tidak wajib atas orang gila dan orang yang pesang ataupun orang yang pitam. Wal mughma alaih. Al-mughma alaih. Ni muka ni ya. Apa surah ni? Dan satu lagi Ustazah nak ingatkan. Nak ingatkan sebelum masuk. Ustazah nak ingatkan kepada pelajar-pelajar sebelum masuk kita belajar ni, awak kena bersedialah juga bersedia kena buat nota. Buat nota, senang awak nak catat apa-apa apabila awak tulis dalam nota. Dan sambil Ustaz terang apa awak boleh juga tulis nota. Sebab nanti ni buku teks ni tak ada dah ni sebagai rujukan untuk awak nanti. Ni ada soalan ni Ustaz. Ni malu nak tanya ni Okey. Ada soalan dekat chat ni. Ustaz saya nak tanya, kalau kita kena getah keladi, lepas tu kita basuh-basuh ada lagi, sah tak kita sembahyang? Ustaz dia jawab. Ustaz jawab lah. Cukuplah malas nak. Getah keladi tu macam getah ni lah juga kan. Yang warna koko tu melekat di jari tu. Memang payah lah juga. Dia macam kita ni. Kita koyak ubi stella tu kat ini. Kan yang melekat kan. Getah dia tu di tangan kita. Oh gitu. Molek kau tanya gitu. So dah. Dia kita kena basuh dulu. Lepas lagi mampu. Tapi tak ingat berapa kali basuhan tu. Maknanya dia ada tahap-tahap dia untuk kalau masuk susah sangat kita buat cara mana dah hilang kok, tak apa, dimaafkan. Gana? Dia ada cara ada tahap basuhan dia. Dia ada macam nak kabur aja. Dia basuhan tu kalau susah sangat kita buat dah semua cara tapi dah hilang juga. Jadi tu dimaafkan. Okey. Tapi tak ingat berapa tu sebab tu kena tengok mula. Macam jenis gang uhu Ustaz tau. Gang uhu Kalau gang gajah tu gang gajah tu senang lagi. Yang tu dia kaki buang. Dia cabut je kan. Dia ada contoh tu tak ingat, kena tengok balik. Tak apa, untuk kelas lain kali Ustaz akan khabar contoh dia macam mana. Tapi hak ni kita faham iaitu bila kita basuh dah, kita cuba dah banyak kali tapi masih lagi dah hilang, maka dimaafkan. Kalau ada salah Ustaz Ali boleh betulkan.
Ada ni. Jadi ada satu basuh dipanggil kal-adah. Kal-adah ni maksudnya kebiasaan adat. Dia rasa puas dah basuh. Contoh zaman dulu, baju putih kena darah. Orang kampung-kampung dulu, dia tak ada apa nama kelorok ni. Ambil pasir, ambil tanah, gahar-gahar je. Kalau ikut daun, warna tu najis. Baju putih kan kena darah, tahu je lah. Bila ni ada kelorok, ada apa, mudah. Jadi, ketika itu, dah kita basuh-basuh dah, juga warna kesamaran merah tadi, maka boleh buat semayang dah. Sehingga puas hati. Kata adat puas hati dah basuh dah tanggal juga. Boleh buat semayang. Jadi, pun sama. Sehingga kita rasa puas hati, dah hilang juga itu dimaafkan. Jangan basuh sekali puas hati. Adahnya basuh seorang 3 kali. Basuhkan adah ke adat-adatnya kata begitu. Bagus soalan. Terima kasih pada Sail pertanyaan tadi. Soalan yang baik. Sebelum kita tutup, kita akan refresh balik iaitu syarat wajib untuk wuduk ada 3 iaitu akal, balik dan ada kemampuan untuk mendapatkan air itu ataupun anda menggunakannya. Manakala syarat untuk sahnya wuduk tu ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua memayyiz, yang ketiga suci anggota wuduk daripada najis, yang keempat suci daripada haid dan nifas, yang kelima menghilangkan apa yang menghalang daripada sampainya air kepada anggota, dan yang keenam meratakan kulit dengan air. Okay, jadi kita faham iaitu syarat-syarat ni kita mestilah mencukupi untuk untuk wuduk kita sah. Okey. Jadi kita sampai situ saja. Jadi kita akan tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.